Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Okey, jika audio jelas boleh tolong maklumkan, saya akan rujuk kepada ruang komen untuk melihat jika audio jelas. Nombor 1. Nombor 2, share ramai-ramai ya, shadow ban ni tak habis-habis. Okey. Nombor 3, sertai Telegram saya. Jangan lupa ya, Telegram Regi Jesse Ritaudin. Rajin-rajin sertai, saya buat pengumuman banyak di sana. Dan ni nak tambah nombor 4 ni, oleh kerana selalu berlaku gangguan dalam pada live sedang berjalan, bila berlaku gangguan itu sabar, bila dia habis saya sambung ya. So saya sebenarnya dibawa kepada perhatian saya ya, saya terlepas pandang satu kenyataan yang telah dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun PMX sebagai mengulas ya titah cadangan Sultan Johor agar yang MACC dan Petronas melapor terus kepada Yang di-Pertuan Agong. Okey, so itu adalah titah cadangan yang diberikan oleh Sultan Johor, dan saya pun telah memberi tahu anda bahawa titah ni jangan disalah faham sebagai arahan. Sebab dalam bila melibatkan raja-raja Melayu, titah ini ada, kalau Raja Agung ke Sultan ke, dia mencadangkan, dia menyuarakan kebimbangan ke, dia mengarahkan, malah dia mempersoalkan, itu semuanya titah ya. So anda perlu bezakan. So ini adalah titah berupa cadangan, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Sultan Johor telah mencadangkan agar Petronas melaporkan terus kepada Agong dan MACC melaporkan terus kepada Agong. Kira letak di bawah Agong lah, tapi it doesn't really mean that lah. Ada media salah tafsir. Okey, so saya pun sudah menjelaskan bahawa apabila Sultan Johor mencadangkan benda tu, tak perlu nak ajar Sultan Johor hendak apa dia maksud raja berperlembagaan. Tak perlu nak ajar Sultan Johor ataupun mana-mana raja apa maksudnya pengasingan kuasa ya. Saya rasa mereka lebih tahu. Malah Sultan Johor ya, saya telah mengambil masa untuk meneliti apa yang dicadangkan tuanku, dan saya rasa itu satu cadangan yang bagus, dan ini pun sudah dihujahkan sebelum saya oleh Tuan Muhammad Hanif Katri Abdullah, betapa pentingnya kita menilai apa yang telah dicadangkan oleh Sultan Johor untuk, dan membincangkannya untuk melihat sama ada ianya sesuai atau tidak. Tidak pernah pada mana-mana ketika, bila-bila masa Sultan Johor telah tikaikan ataupun mempersoalkan atau membuat sesuatu yang memberi persepsi dia hendak melari daripada prinsip raja berperlembagaan ataupun pengasingan kuasa. Tak ada. Okey. Malah sekarang MACC duduk di bawah ya, walaupun dia sebenarnya sepatutnya bebas, tetapi kita tahu dia tidak mungkin 100% bebas, sebab pencalonan Ketua Pesuruhjaya MACC dan sebagainya adalah oleh Kabinet Persekutuan ataupun kerajaan, khususnya Perdana Menteri. Dan semestinya kita tidak boleh katakan ya bahawa ianya rakyat yakin ianya 100% bebas, sebab saya percaya rakyat tidak yakin ianya 100% bebas ya. Dan ada banyak insiden yang telah menimbulkan banyak tanda soal berhubung dengan sikap berat sebelah MACC, isu salah guna kuasa yang tidak ataupun syak ya, ada salah guna kuasa melibatkan Ketua Pesuruhjaya dan yang tidak disiasat dengan betul dan sebagainya, yang semua dia rungkai sebelum-sebelum ini ya. Kalau pemimpin kerajaan ada bukti hitam putih seperti Zaid Amidi, tidak disiasat ya. Kemudian Anwar memberitahu bahawa Ketua Pesuruhjaya memanggil dia untuk memberi perkembangan terkini dalam siasatan melibatkan seorang yang dianggap berprofil tinggi, kes berprofil tinggi, dan cara kenyataan Anwar tu seolah-olah Ketua Pesuruhjaya minta restu Anwar dan sebagainya. So memang tidak mungkin kita boleh percaya ianya 100% bebas
Ya, so ianya sebebas yang mungkin. Tetapi ada orang akan calonkan nama Ketua Pesuruhjaya. Siapa yang calonkan? Kerajaan, khususnya Perdana Menteri, sebelum Yang di-Pertuan Agong lantik. Dan apa-apa perkara penting, Ketua Pesuruhjaya akan lapor atau umumkan kepada kerajaan. Contohnya, ada seorang berprofil tinggi sedang disiasat, dia akan laporkan dan beritahu, saya nak maklumkan ada seorang kes berprofil tinggi sedang disiasat, nokta. Ya, so memang ada sangkut pautnya dengan kerajaan. Memang dia berkait dengan kementerian, iaitu Kementerian Dalam Negeri. So dia bukan 100% bebas. So kerajaan pula, walaupun dia bukan satu organisasi politik, tetapi ianya bersangkut paut dengan politik, sebab ianya melibatkan parti politik. Sebab walaupun Perlembagaan Persekutuan Penubuhan Kerajaan ni dia buta parti, tetapi hakikatnya di negara ini semuanya ahli-ahli parlimen ni adalah dari kalangan orang-orang parti. Dan pemilihan ataupun pencalonan siapa nak jadi Perdana Menteri ni semua berdasarkan parti majoriti. So ini sudah jadi budaya politik di negara ini. Jadi tidak boleh lari daripada sangkut pautnya dengan politik. So pengasingan kuasa tidak begitu jelas di situlah dari satu sudut. So apa yang di-Pertuan Agong cadangkan adalah bagus, sebab yang apa yang Sultan Johor cadangkan adalah bagus, sebab yang di-Pertuan Agong di atas politik. Bila seseorang itu di atas politik dan kemudian anda paksa SPRM lapor terus kepada Agong, ianya lebih transparan, ianya mengurangkan risiko berlaku konflik kepentingan. Sekarang andai kata SPRM nak siasat rasuah dalam kerajaan, sukar. Anda tengok kes Zaid Hamidi, Rafizi dah dedah hitam putih. Hitam putih memang ada. Kes LCS tu semuanya dah ada. Ada tak anda dengar SPRM siasat Zaid Hamidi, dakwaan dibuat? Tidak, hitam putih dah ada. Rafizi dah dedah, Anwar dah mengaku, Fahmi Fadzil dah mengaku, Anthony Locke dah mengaku. Ada tak? Tak ada. Ya. So boleh berlaku konflik kepentingan. Jadi ini dapat dikurangkan amat sangat bila SPRM melaporkan kepada Yang di-Pertuan Agong. So ini saya nak fokus kat SPRM lah. Walaupun Agong Sultan Johor mencadangkan Petronas dan SPRM, kita ambil SPRM sebagai contoh lah. So bagi saya, prinsip pengasingan kuasa lebih boleh dipercayai. So ini satu cadangan yang bagus, yang saya rasa, saya fikir perlu diperhalusi. Dan saya kira Tuan Muhammad Hanif Khatri Abdullah, kalau saya berdasarkan kepada penghujahan dia, dia pun setuju. Malah dia yang mula-mula berkata demikian. So kita tak payah ajar Yang di-Pertuan Agong perlembagaan, apa konsep raja berperlembagaan dan sebagainya. Okay, so anyway, ya, saya terbaca kenyataan Anwar, dan Anwar kata dia fikir, dia yakin Sultan Johor faham apa maksud prinsip raja berperlembagaan. What do you mean, Anwar? Tak payah sebut benda tu. Awak seolah-olah mencadangkan nampaknya lah secara halus anda sedang mengingatkan Sultan Johor berkenaan prinsip raja berperlembagaan. Tak payah. Bagi saya lah, even kenyataan yang awak buat, iaitu saya fikir atau saya yakin Sultan Johor faham prinsip raja berperlembagaan, ianya seolah-olah, ya, you are insinuating, awak sedang memberitahu secara halus atau mengingatkan secara halus kepada Sultan Johor berhubung prinsip raja berperlembagaan. Itu bagi saya lah secara peribadi itu biadab. Tak payah. Sultan Johor tidak pernah pertikai, dan cadangan dia tidak melanggar mana-mana prinsip. Ya, ianya satu cadangan yang hanya perlu dipertimbangkan. Ya, so anda tidak perlu buat kenyataan itu. Why cemas? Mengapa cemas? Mengapa anda takut dengan cadangan itu? Ya, dan kemudian anda menjelaskan sebenarnya Sultan Johor telah beritahu kepada anda dia ada cadangan-cadangan yang hendak diberi kepada Perdana Menteri dan untuk diputuskan oleh Perdana Menteri. Seolah-olah anda jelaskan kepada rakyat, don't worry, Perdana Menteri masih in charge. Tak perlu. Orang boleh baca titah Sultan. Awak tidak perlu jadi jurucakap Sultan seperti mana dulu awak jadi jurucakap bekas Peguam Negara. Bekas Peguam Negara kononnya telah
melepas tanpa membebaskan Zaid Hamidi. Kita nak dengar cakap bekas Peguam Negara, dia tak keluar kata sepatah pun awak jadi jurucakap dia. Ini menunjukkan kerajaan dah berat sebelah. Kerajaan sepatutnya tidak boleh memihak. Awak mengeluarkan kenyataan bagi pihak bekas Peguam Negara, kemudian seolah-olah bersetuju dengan pelepasan Zaid Hamidi. Maaf silap ya, bukan seolah-olah. Memang dalam kenyataan awak menghalalkan dan bersetuju dengan tindakan Peguam Negara untuk melepaskan Zaid Hamidi, dan terang-terang di dalam kenyataan awak telah cadangkan bahawa Peguam Negara telah meminta restu dari anda. So di situ sudah ada elemen campur tangan daripada awak, bukan kerajaan, daripada awak. Ya, so awak tak payah jadi jurucakap selalu bagi orang ni, orang tu, kemudian jadi jurucakap bagi Abang Jo. Ya, Abang Jo datang ada 2 kenyataan daripada awak. Hari pertama kenyataan lain, hari kedua ada details baru. Apa yang Abang Jo cakap, tak payah, awak tak payah jadi jurucakap orang lain, lebih lagi jurucakap Raja-Raja Melayu. Kalau kita nak tahu apa yang Sultan Johor maksudkan, kita baca titah dia. So jangan cemarkan titah Sultan Johor itu. Kita dah tahu apa Tuanku cadangkan, dan saya secara peribadi bersetuju bahawa cadangan itu, saya bersetuju dengan Tuan Muhammad Hanif Khatiri Abdullah, cadangan itu perlu diperhalusi. Saya tidak melihat sebarang elemen yang mencadangkan cadangan Sultan Johor itu mampu mengganggu-gugat prinsip raja berperlembagaan atau pengasingan kuasa. Malah saya berpendapat bahawa sekiranya dilaksanakan, pengasingan kuasa lebih jelas. So tolong Anwar, jangan jadi jurucakap sultan-sultan, raja-raja yang di Pertuan Agong. Ya, aku lihat anda cemas tahap gaban dah. So berhenti perangai ni. Hentikan perangai ni. Kalau anda jadi jurucakap orang lain, saya boleh diam. Tapi awak jadi jurucakap raja-raja ni sorry lah. Bagi saya, bila saya baca kenyataan awak tu bahaya, sebab awak saya dapat gambaran awak secara halus mengingatkan Sultan Johor berkenaan prinsip raja perperlembagaan, seperti seolah-olah you are putting him in his place. Jangan biadab lah. Ini pada saya lah, secara peribadi lah, maaf lah, secara peribadi ya, awak biadab. Okay. So itu sahaja, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.